بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا عابدين ودهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan juga salawat kata baginda dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua yang ada di sini dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga Haji Siddiq dia mendapat kesihatan yang baiklah, insya-Allah. Kita doakan kepada beliau. Dan alhamdulillah pada hari ini insya-Allah sepatutnya kita nak tadabbur surah As-Sajdah, tetapi sempena dekat Maulid Rasul, apa kata kita mengaji tentang sirah Rasulullah, tentang kehidupan Rasulullah, dan apabila kita masuk surah As-Sajdah kita tak mahu ganggu dah lepas ni. Jadi sebelum masuk Maulud kita sudah mengkaji yang mana kita sudah lupa sebenarnya ini siapakah Rasulullah. Jadi kita hari ini kita membawa satu tajuk, iaitu Rasulullah sebagai tauladan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjadi seorang nabi selepas umur 40 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Jadi kalau ada orang membahas meladangi Rasulullah ketika kanak-kanak, tidak betul. Kerana apa? Kerana beliau semasa kanak-kanak belum lagi menjadi Rasul. Tetapi ketika beliau daripada kecil telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan rahim untuk kandungannya pun telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tulang sulbinya telah dipilih oleh Allah. Apa kata Nabi? Aku dijadikan daripada tulang sulbi yang bersih, daripada tulang sulbi yang suci. Jadi orang panggil ajizbun zanab. Orang panggil tulang punggung tu yang duduk ujung tu, yang itulah yang tidak hancur. Bila mayat ditanam, itulah yang tak hancur. Kerana apa? Tulang-tulang yang dibangkitkan nanti. Setengah riwayat kata apabila diturunkan hujan, maka tumbuhlah manusia di pada mahsyar nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala, tengoklah dalam riwayat-riwayat lain. Jadi Nabi dijadi tulang sulbi yang bersih daripada tulang sulbi yang suci. Jadi daripada Abdullah, ayahnya Abdul Muttalib, ayahnya Hashim, ayahnya Abdul Manaf, ayahnya Qusay, ayahnya Kilab, ayahnya Murab, cucu cicit daripada Adnan, cucu cicit daripada Nabi Ismail, dan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi daripada keturunan Arab, bukan Yahudi. Jadi jika tidak boleh kita katakan dia daripada kecil sudah menjadi Rasul, tidak boleh. Kerana dia menjadi Rasul setelah malaikat Jibril turunkan ayat kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Kita bahas kelakuan yang pertama, iaitu ketika beliau masih kanak-kanak. Jadi belum melihat dunianya, ayahnya sudah meninggal dunia, namanya Abdullah. Jadi ketika rindu kasih sayang pelukan seorang bapa, maka ayahnya sudah meninggal. Dibawalah beliau ziarah makam ayahnya, pulang keadaan keseorangan. Pergi bersama ibu, pulang keseorangan. Maka ibunya nama Aminah meninggal di tengah jalan. Jadi ketika pindah jagaan asuhan dari ibunya kepada Abdul Muttalib, kemudian datuknya pula meninggal dunia. Berpindahlah asuhan itu kepada bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Jadi Abu Talib ada isteri bernama Fatimah. Jadi Sayyidina Ali ibunya nama Fatimah. Sayyidina Ali anak kepada Abu Talib. Nah, jadi Sayyidina Ali ni dia ada dua Fatimah. Pertama ibunya bernama Fatimah dan isterinya Sayyidina Ali bernama Fatimah, iaitu anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Fatimah, isteri Abu Talib, apa kata Nabi? Yang memberi aku pakaian adalah Fatimah. Fatimah inilah ibu kedua bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik saudaranya ayahnya Abdullah itu ramai. Ada yang kaya namanya Abu Lahab. Adanya lagi saudaranya nama Hamzah. Adanya lagi namanya Abbas. Ada lagi namanya Abu Talib. Jadi tetapi yang paling sesuai ditumpang kasih, orangnya tak terlalu kaya tetapi jiwanya penyayang, maka dia mempunyai anaknya ramai. Dan Ali itu saudara kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil saudara susuan. Jadi ayah dia sahaja adik-beradik, maka dinikahkanlahnya Nabi anaknya kepada Sayyidina Ali. Sekaligus Nabi mendapat title seorang sepupu kepada Sayyidina Ali dan juga seorang bapa mertua. Dan Sayyidina Ali itu menantu kepada Nabi Muhammad. Beza Nabi dengan Sayyidina Ali iaitu 30 tahun. Jadi ketika Nabi mendapat wahyu ketika umur 40 tahun, maka Sayyidina Ali ketika itu berapa? 10 tahun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi ketika itu, beza Nabi dengan Abu Bakar ialah 2 tahun. Osman 35 tahun. Beza Nabi dengan Osman 5 tahun. Omar 27 tahun. Beza Nabi dengan Omar 13 tahun. Jadi maknanya yang lain sebelum masuk Islam pernah menyembah berhala, pernah menyembah Lata, Uzza, Manaf, Lata, Kibiti, Tawud, Naham dan sebagainya. Jadi tetapi Ali ketika umur 10 tahun, inilah kanak-kanak yang mana belum lagi balik, dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Sayyidina Ali digelar karramallahu wajhah? Kerana Ali dimuliakan oleh Allah. Karramallahu wajhah, mukanya dimulia. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, kerana Sayyidina Ali tidak pernah menyembah tauhid berhala. Pendapat kedua mengatakan bahawa Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya. Jadi jangan kita tengok kemaluan. Kerana kalau orang selalu tengok kemaluan ni, dia akan ditimpa penyakit lupa. Orang panggil mudah lupalah, nyanyuk. Dan jangan kita ambil wudu dekat tempat yang kita kencing. Kalau boleh macam tu jangan. Kerana kalau kita tempat yang kita kencing tu boleh menyebabkan kita mewarisi penyakit mudah lupa. Tuan-tuan dirahmati Allah, umurnya muda lagi 30. Bila ditanya bilakah kuliah KWE, lupa. Patut hari ni tengok berapa orang tak datang ni memang pelupa lah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi yang masuk Islam dalam kalangan perempuan namanya Khadijah. Jadi yang masuk Islam daripada kalangan orang tua namanya Abu Bakar. Yang masuk Islam daripada kalangan hamba sahaya Zaid bin Harisah.
Jadi yang masuk Islam daripada kecil iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Nabi tak ada saudara laki-laki, itulah Sayyidina Ali lah sebagai saudara laki-laki yang hampir. Jadi dan dialah yang disayangi oleh Abu Talib kerana mempunyai kelebihan yang amat luar biasa. Antara kelebihannya, dibawalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berniaga. Ketika itu dia berumur 12 tahun. Nah, 12 tahun Abu Talib berdagang ke negeri Syam, yang mana Mekahnya di tengah, Madinah di atas sedikit dan Syam di atas sekali. Kalau mengikut peta. Nah, maka Jordan, Syam sekarang, Jordan, Palestin, Lebanon dan sebagainya. Syam dulu tanah Hijaz, tanah Arab yang besar. Sekarang sudah dipecah-pecah oleh pok-pok Yahudi. Nah, kerana apa? Bila umat Islam berpecah, maka umat Islam ini akan lemah. Itulah rancangan dia. Asal negara yang besar, maka berpecahlah. Nah, jadi Syam ini negara yang sedang berperang sekarang. Nah, moga-moga saudara kita selamat di sana, amin. Dan akan timbullah orang panggil panji-panji hitam Islam, iaitu muncullah mujahidin-mujahidin yang mana berlaku di akhir zaman, dekat-dekat kiamat. Maka timbullah mujahidin, antaranya yang timbul di bumi Syam. Sekarang ini telah terkumpullah mujahidin di negeri Syam. Kerana Syam dulu tempat yang tanah subur, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dulu ada viral tentang viral lah dalam Facebook dan sebagainya. Maka ditulislah, dia buat demonstrasi, ditulislah pada bajunya Idlib. Idlib ni satu kota di negeri Syam. Jadi perdagangan ke Suria ketika itu musim panas. Disebabkan terlalu panas di Suria, jangan pergi ke Yaman. Kerana Yaman ketika itu musim sejuk. Jadi Yaman musim sejuk dia boleh sehingga sampai turun salji. Jadi panas di negeri Yaman ada satu tempat tu, kalau pergi ke Yaman, yang mana satu tempat tu panas dia ibarat hujan kita sekarang. Hujan lebat kita ni, suhu macam tu, panas dia. Boleh menyebabkan turun salji lah. Jadi ketika Nabi berdagang tak boleh pergi ke Yaman, kerana Yaman ketika itu musim sejuk. Maka berpindahlah pergi ke Syam. Maka ketika di Syam pula berlakulah musim panas terik. Jadi ketika musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Jadi Mekah di tengah. Maka dikatalah ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita, pada musim syita, pada musim sejuk. Jadi mereka pergi ke Yaman, tak boleh pergi ke Yaman. Jadi pada musim panas mereka pergi ke Syam. Ketika membawa barangan dagangan ke negeri Syam, maka ketika itulah berlakunya dinaungi oleh awan yang mengikut Nabi Muhammad SAW ketika panas terik. Terlampau teriknya panas, maka awannya ikut supaya Nabi ini dapat reda daripada kepanasan. Nabi awan ikut, kita anjing. Tu kita tengok, nak tengok mulia tak kita. Tu orang panggil karamah, orang panggil mukjizat Nabi. Yang mana dia boleh belah bulan, dia boleh mengeluarkan air di celah jarinya, pokok kurma berjalan, batu bata bercakap. Tu tuan-tuan dari mati Allah, mukjizat, benda yang pelik, benda yang aneh. Kita ni tak ada apa-apa lah. Jadi adakah pemimpin dunia tak ada mukjizat? Tidak ada. Yang ada Nabi Muhammad. Sepatutnya kita mulia ialah Nabi Muhammad. Kenapa zaman sekarang tidak memuliakan Nabi Muhammad? Itulah penting kita mengaji tentang Rasulullah. Jadi mereka pergi ke Yaman pada musim panas, maka dinaungi oleh awan. Keluarlah seorang daripada bangunan yang duduk di Dir. Nama Dir ni iaitu gereja, satu nama gereja. Yang mana gereja yang tua, kerana di Suria itu ada banyak fahaman. Antaranya tempat orang Kristian Ortodok Moroni. Ortodok Moroni ni dia bukan Koptik, bukan Katolik dan bukan juga Protestan. Jadi Ortodok dalam dunia ni ada 5.
Pertama, Ortodok Timur Eropah Almania. Yang kedua, Ortodok Afrika. Ketiga, Ortodok Koptik Mesir. Keempat, Ortodok Moroni Lebanon, Suria, Jordan dan sebagainya, Syam. Dan yang kelima, Ortodok India. Dia ada 5 Ortodok dalam dunia. Dan semua Ortodok ini tidak mengikut paus yang berada di Vatikan. Di Mesir dia ada paus mereka sendiri yang bernama Paus Pop Sunade. Bandarnya Alexander yang dibina oleh Raja Alexander Greece. Jaraknya lebih kurang 200 km daripada Kairo di tepi pantai Mediterranean. Dan mereka ini tidak menjalin hubungan pernikahan, yang mana Katolik tak menikah dengan Protestan dan Protestan tidak menikah dengan Ortodok. Jadi itulah beza dengan kita. Umat Islam tidak ada beza dengan membeza. Melayu tetap boleh kahwin dengan India, Melayu tetap boleh kahwin dengan Cina, yang menghubungkan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Kecuali kita membezakan dia ini murtad, maka tidak boleh kita kahwinkan dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika Nabi bersama bapa saudaranya Abu Talib tadi, maka dinaungilah oleh awan. Keluarlah dari gereja tadi seorang laki-laki yang bernama Bahira. Jadi dia merupakan seorang ruhban. Ruhban ni pendeta. Dia keluarlah, dia pun tanya Abu Talib, "Man haza?" Siapa budak ini? Siapa anak ini? Dia katanya Abu Talib, "Ibni, ini anak aku." Kata Bahira, "Kalau benarlah kitab yang aku baca, anak ini bukan anak kamu. Anak ini sudah yatim sebelum lahirnya ke dunia ini." Jadi kata Abu Talib, "Anak menakan aku." Jadi kita selalu sebut anak menakan kita ni anak kita kan. Jadi anak menakan ni, saya ada adik laki-laki, maka saya ambillah adik saya dia adik laki-laki, anak dia, ambillah anak dia tu keluar pergi jalan-jalan taman. Kemudian ditanya orang, "Anak siapa ini?" Saya sebut anak saya. Jadi anak menakan ni maknanya anak di bawah gendongan, anak di bawah jagaan. Biasa kita sebut anak kita. Jadi adakah kita berbohong? Tidak dikira bohong, kerana selalu kita sebut macam tu. Kata Bahira, "Kalau betul lah kitab yang aku baca ini bukan anak engkau, kerana bapaknya sudah meninggal sebelum lahirnya ke dunia ini lagi." Itulah yang biasa kita lihat di dalam kitab Syair Ar-Bazanji. Kitab ni yang ditulis oleh Imam Ja'far Al-Bazanji. Bazanji nama kampung di Iraq. Bazanja, orang yang Barzan disebutkan Barzanji. Apa yang disebut dalam kitab Barzanji tu? Maka dia sebut walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya syahrani 2 bulan, tufiyatil madinatil munawwaratil abuhu Abdullah, dan ayahnya meninggal di kota Madinah, bapaknya Abdullah. Jadi 2 bulan umur Nabi di perut, tak sempat dapat kasih sayang seorang ayah, peluk cium seorang ibu hanya sekejap sahaja. Setelah itu hilang habis di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hikmah di sebalik yatimnya Nabi ini? Ialah Allah Ta'ala inginkan bersihkan Nabi daripada 4 pengaruh. Pertama, ayah. Kedua, ibu. Ketiga, bacaan. Keempat, lingkungan. Keempat-empat pengaruh ini tidak mempengaruhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi dipengaruhi oleh ayahnya? Tidak, kerana Nabi lahir arjahnya sudah meninggal. Adakah Nabi dipengaruhi oleh emaknya? Tidak juga, kerana Nabi hanya sempat sekejap sahaja dengan ibunya. Adakah Nabi dipengaruhi oleh bacaannya? Tidak, Nabi buta huruf. Adakah Nabi tidak dipengaruhi oleh lingkungan? Maka satu pun sifat lingkungan tidak ada satu di kepala Nabi yang mempengaruhi Nabi. Itulah Nabi bersih daripada lingkungan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu tak boleh kita kata saya bersih daripada perut ibu saya. Tidak betul, kerana pengaruh seorang ibu begitu kuat. Dan sebab itulah dipengaruhi dengan kata-kata, dengan kelembutan, maka anak itu menjadi lembut. Seorang ibu mestilah dengan ucapan kata-katanya lembut, maka anak pun menjadi lembutlah dia kapan kata. Kata Imam Ghazali rahimahullah, jangan kita bercakap kata-kata kasar dengan dia, supaya dia tidak terbiasa dengan kata-kata kasar.
Saya ada kenal saudara ataupun orang-orang jiran-jiran lah. Dekat rumah je ni, dia bercakap dengan anak dia ni kasar. Dia mengguna perkataan makin hamun. Bodoh, sikit-sikit gila keluar. Menatang hanying, orang Kelantan macam tu lah. Tu khinzir, khinzir bahasa ni kan, Kelantan lain. Macam-macam keluar. Tiba-tiba sudah biasa dengan perkataan itu hari-hari dekat rumah, anaknya apa berlaku? Keluar perkataan seperti itu juga. Tuan-tuan mati Allah, silap sikit bodoh, silap sikit bengong. Tu tuan-tuan dan mati Allah. Maka orang ini cakapnya lembut, bukan lembut macam bapa LGBT. Tu bukan macam tu. Tu orang panggil kucah haya. Orang Kelantan panggil kucah haya. Ambil orang makan suka tu letak kucah. Orang panggil kucah haya. Tak nampak rupa dah. Apa benda ni? Tu orang panggil kucah haya. Itulah bahasa Kelantan. Telah dimodelkan macam blender. Atau kucah haya. Tuan-tuan dimati Allah. Kalau nak tengok bapa LGBT ni, nak tengok kelakian dia mudah saja. Bagi dia ni marah. Kita kacau dia, kita buat dia marah. Tu baiklah kelakian dia tu. Terselahlah. Tu. Tuan-tuan mati Allah. Mula-mula kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bila kita tanya dia, tengok siapa? Sajak. Sajak bila dia marah tu baik kelakian dia. Ajak bergaduh lah, ajak bergocoh lah, macam-macam. Tuan-tuan mati Allah. Itulah. Jadi itulah maknanya orang sini macam orang sini Masjid Pucuk Perdana, orang cakapnya lembut. Beza dengan orang tu, orang kat Selayang macam saya ni. Beza dekat sana cakap kasar. Orang sini lembut-lembut. Sini sebentar. Tengok orang sini. Masya-Allah. Kenapa? Kerana orang sini orangnya baik-baik. Kecuali ada satu tempat yang mana cakapnya kasar. Bila cakap kasar terasa hatinya, sebab dia duduk di tepi pantai, dia duduk di atas bukit. Biasanya maaf bukan nak kata apa ni asabiah, tetapi ada satu negeri hidup di tepi pantai. Maknanya tepi pantai ni umum lah, mana-mana ada kan. Tapi negerinya banyak pantai. Biasa saya berkawan dengan itu, suaranya memang kasar sangat. Bila pergi ke rumahnya, dijemput kita makan. Marah ke nak suruh kita makan ni? Maka kita tak makan-makan. Takut ingat ke nak bagi suruh kita makan ke dia marah kita ni? Keliru. Maknanya jangan terasa hati. Ada orang dia bercakap kasar, ada orang ni bercakap lembut. Jadi terkadang saya ni ramai kawan. Ada kawannya cakapnya macam-macam. Adanya cakap kuat, adanya cakap perlahan, adanya cakap slow. Terkadang kita perlu bercakap kuat. Macam orang di tepi pantai, kalau ditiup angin cakap slow tak dengar. Jadi dia pun cakaplah kuat. Janganlah kita terasa hati. Tengok keadaan dia. Orang di atas bukit suaranya tinggi. Kalau slow tak dengar. Jadi tak sampai telinga kita. Jadi kita ni surrender lah. Jadi saya banyak kawan, ada cakap kuat, ada cakap perlahan. Terkadang perlu bercakap kuat. Contohnya musim hujan sekarang, perlu cakap dua. Ya dulu ya, masuk bilik ya. Tu dulu. Bila sudah ya. Ya, masuk bilik ya. Tu. Abang. Tu. Tuan-tuan dimati Allah. Seorang isteri seorang isteri janganlah terasa. Sebab musim hujan. Kuatlah sikit suara je. Antara kita. Tuan-tuan dan mati Allah. Jadi ada juga orang bercakap lembut. Angkat kain, angkat jemuran, sudah hujan, dia basah dulu. Tu ada juga macam tu. Jadi ada satu ketika boleh cakap kuat. Jadi yang saya mahu cerita di sini, lingkungan
budaya, suku-suku, adat, etika itu sangat mempengaruhi kita. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak dipengaruhi oleh semua itu. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dia. Maka salah satu ungkapan Nabi, addabani fa ahsana ta'bidi. Nabi kata, Tuhan mendidik aku, maka aku menjadi sampai luar biasa. Jadi oleh sebab itu, kenapa tajuk kita sebagai Rasulullah, sebagai tauladan kehidupan, apa yang kita perlu ikut dia. Jadi dia dijaga Allah, bersih. Sebab itulah Allah Ta'ala bersih, supaya kita ikut dia. Lembu, contohnya siapa? Contohnya lembu. Itik, contoh intik. Manusia, contoh manusia. Kalau manusia contoh lembu, dah tak payah buat maulud, pergi tu. Tu contoh lembu. Sebab itulah Rasulullah ini Allah Ta'ala bersedia sebagai contoh kepada tauladan kehidupan kita. Allah Rabbi, tuan-tuan dan Allah, dia dijaga oleh Allah. Qul in kuntu tuhibbunallah fattabi'uni, maka katalah wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi Abu Talib tidak pernah merasa disusahkan, dan dia merupakan anak saudara Nabi ini kepada Abu Talib. Jadi Abu Talib merasa senang, tidak pernah merasa disusahkan. Selama ini risau juga dia rasa risau kerana anaknya ramai. Tapi setelah mana menjaga Nabi Muhammad, dia tidak berubah jadi kaya, tetapi dia rasa bahagia di dalam keluarga itu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganggap sebagai anak tiri, dan tidak pernah diperkecilkan. Dia tak bawa Nabi pergi berdagang sebagai pembantu, tetapi dibawa Nabi supaya diajar Nabi dapat berdikari di masa hadapan. Jadi Nabi dapat menguruskan kehidupan dirinya sendiri. Kita ajar anak pada umur sekarang yang masih kecil, kita ajar dia nak supaya berdikari. Kita beri dia didikan, kita beri dia ajar, itu nak supaya dia berdikari di masa hadapan. Anak yang tidak cemerlang dalam pendidikan belum tentu anak itu tidak berjaya dalam kehidupan. Anak yang berjaya ialah anak yang dapat mendikari dirinya sendiri dan tidak menyusahkan orang lain. Itulah anak yang berjaya. Jadi Nabi mengambil umpah, Nabi mengambil umpah menggembala kambing. Semua Nabi pernah menggembala kambing. Nabi Musa pernah, Nabi Ibrahim pernah menggembala kambing. Semua Nabi pernah menggembala kambing. Sama niyah Hijaz, iaitu 8 musim. Satu musim 1 tahun, maknanya 8 musim 8 tahun. 8 tahun menggembala kambing. Kenapa? Kerana seorang Nabi menggembala kambing sebagai latihan menggembala orang. Menggembala orang adalah menggembala kambing. Gagal menggembala kambing, gagallah menggembala orangnya. Jadi maka sekarang orang Kristian dia menggunakan istilah ini. Pendeta dianggap seperti mana penggembala, dan jemaahnya dianggap seperti mana biri-biri yang tersesat. Tuan-tuan mahu biri-biri tersesat? Saya tidak mahu. Tapi alhamdulillah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang belajar di universiti 3 bulan. Jurusan apa? Jurusan kepimpinan. Pemimpinan pula dah. Kepimpinan. Allah. Balik ke rumahnya tak dapat juga memimpin. Maka ambillah kambing, pimpinglah 3 bulan. InsyaAllah dapat jadi pemimpin. Jadi kambing yang dibawa 30 mestilah dibawa pula 30 juga. Jadi kalau gagal hilang satu kambing, maka gagallah menggembala kambing. Semua kambing itu tak sama umurnya. Ada umurnya muda, berjalan cepat-cepat. Ada umurnya tua, sakit-sakit. Dan semua kambing itu mestilah kenyang semuanya. Jadi maka penggembala kambing mesti sabar. Yang mana penggembala kambing tak boleh berada di depan kambing sangat, kerana kambing yang belakang takut diterkam binatang lain. Dan penggembala kambing tak boleh berada di belakang sangat, kerana kambing kat depan berjalan cepat. Dan tuan-tuan mati Allah. Jadi lepas tu bagaimana ustaz? Beli kambing. Carilah kambing, peliharalah kambing. Sebab itulah sunnah kita pelihara kambing. Ini bukan ilmu teori, ini ilmu praktikal. Tu tuan-tuan mati Allah.
Kalau seorang suami nak gembala apa? Gembalalah isterinya. Nah, apa susah? Kambing susah cari ustaz. Isteri ada. Nah, makan. Be. Tu. Bukan macam tu. Bukan jadikan isteri sebagai kambing. Nah, jadi kalau kambing, susahlah juga kita. Jadi maknanya kita mendidik dengan contoh kambing. Jadi Nabi Muhammad SAW berdikari tidak pernah menyusahkan orang. Sekarang banyak anak muda umat Islam menyusahkan orang tuanya. Jadi belum dia sampai ke rumahnya, sebelum hampir ke rumahnya, ditelefonlah ibunya, naiklah namanya, naiklah nama muka gambarnya kat WhatsApp, maka ibunya sudah susah hati. Lah, hancur kita gini, hancur, stres, kata ibunya. Bila tahu anaknya nak pulang ke rumah, stres mak dia. Hancur habis kita ni. Bila ditanya orang, anak makcik belajar kat mana? Dekat Kuala Lumpur. Alhamdulillah, moga-moga tak balik rumah. Nah, tidak, susah orang tua dia. Nah, tuan-tuan dan Allah. Jadi Nabi Muhammad, beliau tak pernah menyusahkan emaknya, dan ayahnya tak pernah disusahkan. Pakciknya pun yang menjaga dia tak pernah merasa disusahkan. Jadi kerana dan saudaranya pun tak pernah merasa sudah susah, seperti mana Sayyidina Ali, Ja'far, seperti mana Abu Talib, Fatimah isteri kepada Abu Talib, dan juga dan sebagainya. Jadi semua itu rasa senang dan juga gembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan yang tak diberi, ada gelaran yang tak diberi oleh Allah, dan gelaran ini tidak diberi oleh malaikat Jibril, tetapi diberi oleh kafir Quraisy, iaitu gelaran Al-Amin, maknanya jujur, menggembala kambing jujur. Apa ni, terkadang dia pun mudharabah pun dalam keadaan jujur, yakni dia bagi hasil. Contoh mudharabah ni, tuan-tuan ada barang tetapi tuan-tuan tak pandai berniaga, maka tuan-tuan suruhlah orang ni, maka kamu jualah barang aku ini, maka untung kita bagi sama-sama, rugi kita sama-sama. Itulah mudharabah. Jadi mudharabah ini tak sama dengan riba. Yang mana riba ini, yang mana mudharabah ni untuk sama-sama tanggung, rugi sama-sama tanggung. Dulu orang kafir Quraisy telah menjalankan mudharabah. Yang riba ni siapa menjalankan? Iaitu Yahudi. Yahudilah yang menjalankan mudharabah di Madinah ketika itu, ataupun di Mekah menjalani mudharabah walaupun mereka ini belum lagi masuk Islam. Jadi apa bezanya? Kalau saya ada duit, datanglah anak muda, maka dia beritahu, Ustaz, saya baru habis pengajian universiti. Jurusan apa? Jurusan Fakulti Pertanian dan juga Ternakan. Lalu kamu nak ternak apa? Nampaknya Ustaz, saya nak ternak puyuh Ustaz. Nah, puyuh dah berapa ribu modal? 3,000 Ustaz. Nah, ambil 3,000. Setelah saya bagi 3,000 ringgit, maka setelah itu juga solat saya khusyuk, doa saya khusyuk. Ya Allah, ya Tuanku, jangan sampai puyuh itu mati ya Allah. Kalau mati rugi aku ya Allah. Tu khusyuk saya doa lepas tu. Beza kalau duit saya diletak pada riba Yahudi. Bila diletak riba Yahudi 3,000, sama ada untung sama ada rugi, lantaklah. Yang penting bunganya tetap dapat. Itulah bezanya riba Yahudi, haram. Jadi bila kilat menyambar, saya tak risau. Tak risau pasal televisyen saya dipanas peti. Yang saya risau puyuh dia. Ya Allah, tolonglah jangan bagi kilat. Kalau tidak puyuhnya stres, tak mahu bertelur ya Allah. Jadi saya doa pada Allah, tak mahu bagi puyuhnya stres. Kalau stres tak mahu bertelur. Jadi sebab itulah kita disuruh berdoa, ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Kata malaikat, amin. Engkau dapat seperti mana engkau doakan. Wa kama wa misluh, yang halnya sama seperti engkau doakan. Sebab itu bila datang orang minta doa, saya tak pernah lepaskan. Ustaz, doakan saya supaya saya ni murah rezeki Ustaz. Ya, saya pun doa, ya Allah, murahkan rezeki. Kata mereka, amin. Dia akan dapat seperti mana kamu doakan tadi. Kamu juga dapat seperti mana. Dan datang orang, ya Ustaz, doakan saya anak soleh. Dan saya doa, ya Allah, jadikanlah anak soleh. Maka kata mereka, anak kamu juga soleh. Dan satu lagi, Ustaz, tolong doakan saya dapat jodoh Ustaz. Kita baru nak kahwin. Kena dapat 2 sekaligus. Amin. Dah kata malaikat, dah juga mendapat 2. Itu haji bila minta doa, doa. Kalau nak doa, doa bahasa Arab.
Jangan doa bahasa Melayu. Doa bahasa Arab. Allahumma barik lana ziyadatan zaujatan hasanah. Ya Allah, ya Tuhan aku, berkatilah kami ya Allah ziyadatan. Ziyadah apa makna bahasa Arab? Tak jawab perempuan, laki-laki. Bertambah. Zaujah apa? Isteri. Hasanah baik-baik. Guna bahasa Arab, jangan guna bahasa Melayu. Guna bahasa Melayu, tengok ni terbang je lagi. Itu tak. Ya Allah, masya Allah. Kita tutup perbahasan itu. Kita tutup setakat itu saja. Jadi Nabi Muhammad berdikari. Jadi Nabi ni tauladan daripada Rasulullah, kehidupan dia. Jadi yang pertama kelakuan Rasulullah semasa remaja, yang mana tidak pernah menyusahkan orang lain. Apa kata Nabi? Kami kata masalul mu'mini kamasalin nakhlah, dan orang beriman seperti mana lebah-lebah. Jadi kenapa diibarat lebah orang mukmin? Kerana lebah itu tidak pernah menyusahkan orang lain. Jadi pernahkah kita tengok lebah-lebah dia hinggap beranting kayu patah? Tak pernah. Kalau lebah tu besar gajah, dia nak patah juga. Jadi lebah tu tak pernah dia makan benda yang tak baik. Dia hanya makan intipati bunga-bungaan, dan ia tak pernah mengeluarkan benda yang tak baik. Ia keluarkan hanya madu daripada tubuhnya. Dulu semasa lepas kuliah, Tok Bila selalu bagi saya madu. Bila ditanya madu ni apa, Bila? Ni madu kelulu. Best, terbaik ustaz. Lah, saya cari madu lebah. Dah, terserah ustaz. Nak ambil lantak, tak mau tu dah. Jadi dia tak pernah makan yang tak baik dan tak pernah mengeluarkan yang tak baik. Itulah lebah tak pernah menyusahkan orang lain. Tak pernah lebah ni memberatkan orang lain. Jadi ustaz, tak betul lah lebah ni tak menyusahkan orang lain. Dia selalu kejar saya. Balik mengaji KWE kejar saya. Kamu kacau saran dia. Dia kejarlah kamu. Lebah ni pantang dikacau. Kalau dia kacau, dia hambat kita, dia kejar kita sampai ke lubang cancing. Seorang pengantin, dia lalu pak kepak kepung-kepung, pak kepak kepung-kepung. Maka Tok Bila JKK ni karu. Orang kata bagi kucahaya juga. Dia pergi ambil batu, dia pergi balik sarang lebah. Habis pengantin tu lari. Dia kejar pengantin masuk di dalam sungai. Selam dalam tu, lebahnya tunggu. Lebah jangan. Dia tunggu. Bila kepalanya naik saja, pak, dia pun serang. Serang. Batu benjo-benjo dia akad nikah gitu. Tuhan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak muda sekarang kalau dia muncul semuanya susah. Jadi susahnya pertama emak dia, susahnya kedua ayah dia, susahnya ketiga kalau dia berumah tangga isterinya. Kalau kedua-duanya ada, ibu mertuanya susah. Jadi jangan sampai hidup kita menyusahkan orang sahaja. Jadi Ustaz Arif ni pandai cakap je. Betul ke Ustaz Arif tak pernah menyusahkan orang? Ya. Panggillah ibu saya datang sini, tanya ibu saya. Pernahkah saya menyusahkan dia? Masa saya belajar dulu kat pondok, alhamdulillah saya tak pernah menyusahkan dia. Dan ketika mana saya nak belajar, saya perlukan duit belanja, saya perlukan duit untuk beli kitab, maka saya pun cari alternatif sendiri. Orang putih, alternatif. Betul hari ni betul. Betul, alhamdulillah. Jadi cari insentif sendiri. Cara bagaimana? Kita jual sandwich. Sandwich, lepas tu kita jual donat. Sandwich yang kita jual ni macam bujur tu, apa rotinya bujur tu? Roti bukan biasa je. Roti hotdog tu, letak mayonisnya dah. Letak jual. Alhamdulillah laku kat 2 minggu je. Lepas tu jeng. Lepas tu tukarlah bisnes lain pula. Kita pun berniaga donat. Kita beli kat kedai nampak laku kan, kita suka makan donat. Yang mana? Donat warna kuning tu, yang gebu-gebu tu kan, yang ada gula tu. Kita pun cuba nak buat. Kita tanya orang macam mana buat ni, dia kata macam ni ya. Kita tanya dah tukang kedai chef tu. Chef dah dia ni. Resipi dia apa semua. Maka kita buatlah donat tersebut, maka tak jadi bulat.
Kita hairan, macam mana buat ni? Orang lain buat jadi bulat malah. Nah, maka kita buatlah, tak tahu bentuk apa, kita pun sengit situ, sengit sini. Kemudian kononnya nak buat donat coklat lah. Maka dia ambil coklat, maka dimasaklah di atas kuali, maka ambil donat tu balik atas kuali, di atas coklat tu. Maka bila sudah siap, sudah kering, maka sudah ditengok, ngeri. Adanya kuning-kuning, adanya koko-koko tu. Betul kan ni? Aku nak jual hari ni. Maka disebabkan rugi banyak sangat, maka dibawa ke kedai makan. Bila sudah dibawa ke kedai makan, maka bila dia tengok oleh taukenya, dia tak tanya saya, boleh jual aku tidak? Dia kata tak apalah, tinggal duduk. Lepas saya pergi ke belakang, saya balik rumah. Nah, lepas tu member saya pergi nak beli donat. Lepas tu dia pun tak jadi beli. Nah, kemudian balik sambung dalam kelas, maka dia cerita dalam kelas, tadi aku pergi kedai tu, tengok donat tu, takut aku tengok. Nah, tak pernah aku tengok donat ni, aku nak beli tadi, nampak. Tak tahulah siapa yang buat. Rupanya cakap yang kita je mengumpat kita dah. Nah, maka start dari situ kita tak buat donat. Nah, bila dia ambil donat kita, diketuk-ketuk bunyi. Nah, dia tu tak tahan tu. Lepas tu lah, tu antaranya kita alternatif cari sendiri duit dulu. Susahnya kita dulu. Nah, makan kadang-kadang kita makan nasi sahaja, tak ada duit nak beli beras. Kita tak beritahu, mak hari ni bawa masuk PT, mak bulan ni masuk PT. Tidak, kita tak pernah beritahu. Boleh tanya ibu saya pada hari ini. Dan budak sekarang dia ugut ibu bapaknya, kalau tak masuk duit bulan ini, saya tak nak belajar, saya nak balik, saya tak nak belajar KWE lagi ni, nak balik. Rupa-rupanya macam tu. Dan tuan-tuan dimati Allah, sekarang ramai anak-anak mengancam ibu bapa. Jadi khairun nas, sebaik-baik manusia, anfu'il linnas, beri manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan dimati Allah. Jadi agak-agak saya ni dapat memberi manfaat orang tua juga ataupun tidak. Jadi orang tua ni tak pernah minta kepada kita diberi gelang tekak seperti mana gelang rantai motor, tak pernah. Nah, tak pernah ibu bapa minta rumah yang besar, tidak. Kalau si anak dapat memberi rumah yang besar, kereta yang mewah kepada ibu bapa, itu sebagai bonus, tetapi ibu bapa tak pernah meminta. Jadi maka doa yang diajar Nabi, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun, sejuk di pandang mata, qurrata a'yun. Jadi saya disuruh hafal dulu dekat pondok ni. Pada dulu kita pun hafal ni tak apa-apa, tak faham apa-apa. Bila dia hafal, bila sudah tua begini, barulah faham apa makna qurrata a'yun yang sebenar. Maka terkadang saya ni lepak-lepak lah dengan pakcik-pakcik, dengan orang tua dekat kedai kopi. Bila dia lepak di sana, maka dia tanya kita, Ustaz faham tak makna qurrata a'yun? Ya, saya faham. Ya Ustaz, macam ni, saya ada 2 orang anak. Seorang anak ini selalulah datang melawat saya. Dia melawat saya, ialah dia bawa makanan dan sebagainya, bawa kereta besar. Tetapi saya susah hati melihat dia, sakit mata memandang. Kenapa? Selalu pakai pakaian ketat. Dan ada seorang anak ini juga hidupnya sederhana, datang juga melawat, yang mana saya sejuk melihat dia. Kerana apa? Anaknya pandai baca Quran, dia ni tutup aurat elok-elok, sejuk dipandang mata. Itulah kita nak supaya anak ini sejuk dipandang mata oleh ibu bapa. Jadi makanan itu mempengaruhi. Bila si anak balik ke rumah, beritahu ayahnya, ayah sudah makan ke belum? Tu. Jadi kita muliakan dia, dia rasa dia hormati. Itulah yang terbaik bagi dia. Sebab itu saya sering sebut pada pelajar-pelajar, jadi kalau kamu tak dapat menyenangkan hati orang tua, kalau tak mampu membahagiakan, paling tidak pun jangan menyusahkan orang tuamu. Jadi jangan sampai ibu bapa kita dengar nama suara kita sudah sahaja menyebabkan dia ni sudah jadi berubah. Dengar saja nama kita, sudah berubah perasaan dia. Apatah lagi kita hadir di hadapan dia, maka kita ini akan menjadi susah di dunia dan juga akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi SAW daripada derhaka kepada ibu bapa dia. Jadi Allah Ta'ala mematikan kedua ibu bapanya. Jadi hikmah yang pertama, tidak ada pengaruh orang tua bagi Nabi. Dan hikmah yang kedua,
Nabi tak sempat derhaka kepada ibu dan juga ayahnya. Bersyukur pada Allah tuan-tuan, dan yang mana masih ada orang tua, yang mana orang tuanya sudah meninggal, maka kita ni tak derhaka dah kepada ibu bapa. Saya masih ada ibu saya, ayah saya sudah meninggal, dan mungkin sempat saya dulu derhaka pada ibu bapa. Mungkin kita pernah, tetapi orang yang tak pernah derhaka, orang ini doanya makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada amal yang banyak, tetapi menyakitkan hati orang tua, berlinanglah air matanya kesesaraan, menitis air matanya. Ibu bapa jangan sampai dia menitis air mata. Jadi ibah hati ibu, menangis hati bapa, sakit hati si bapa, maka menangislah berlena di dalam kesensaraan air mata, tak menempuh kebahagiaan kehidupan seorang anak itu. Jadi maka jangan sampai bagi dia sedih, dia sakit sikit menangis, sikit-sikit menangis. Kalau dia marah tak mengapa, dia marah hanya keluar air liur saja, keluar air liur, tapi jangan sampai dia menangis. Jadi lebih baik dia marah, jangan keluar kata-kata yang mendoakan dia tak baik. Kerana ramai anak zaman sekarang yang boleh kalau tak jadi hantu, dia jadi setan. Nah, kau ni anak hantu. Nah, itulah. Ibu bapa kalau marah pada anak, jangan sumpah seranah. Nah, mana tahu jadi anak malik kundang. Nah, tu tuan-tuan mati Allah macam-macam. Jadi kita meladangi yang pertama itu bahas daripada awal tuan-tuan. Pada awal orang tua, manusia, anak muda adanya proses. Jadi yang pertama sya'ab, yakni anak muda. Kata Imam Nawawi, anak muda batasannya ada salasin, wahid, isnin, salasah, salasun, yakni 30. Maknanya kata Imam Nawawi, saya tak muda lagi, saya baru 25. Umur anak muda 30 tahun. Jadi ada pendapat kata arba'in ila arba'in, sehingga umurnya 40. Pilihlah pendapat yang mana, ya, pendapat 30 ataupun pendapat 40. Yang sini nak pilih pendapat yang kedua je, pendapat 40. Nah, muda lagi lah ni. Tu masih kita ni muda lagi. Jadi yang pertama menelangi Rasulullah ketika dia kanak-kanak. Dan yang kedua, sikit lagi kita nak beda, masa dia berubah tangga. Jadi di manakah pertemuan Nabi dengan Khadijah? Ialah bisnes. Jadi Nabi bertemu Khadijah bukan sedang kuliah KWI. Bila sudah kuliah di KWI, bertemulah, ambil nombor telefon, SMS. Bukan macam tu. Nah, jadi semua barang-barang kepunyaan Khadijah maka dibisneslah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita janda sempat kahwin 2 kali sebelum Nabi Muhammad. Jadi biasanya wanita janda yang kaya ni orangnya cantik, betul tak? Nah, carilah yang janda. Nah, bukan promosi. Nah, tu benar. Nama kita kata promosi pula. Nah, bukan. Jadi umurnya ketika itu 45 tahun. Jadi Nabi 25 tahun. Jarak dengan Nabi 15 tahun. Jadi nikahlah dia, lahirlah 6 orang anak. Anak yang pertama anaknya bernama Qasim. Yang kedua Zainab. Ketiga nama Rugayah. Keempat Kasum. Kelima Fatimah. Keenam Abdullah. Itulah anak daripada zuriat Siti Khadijah. Dan isteri Nabi yang seterusnya nama Maryam, iaitu daripada Mesir, lahir seorang anak bernama Ibrahim, meninggal pada usia 18 tahun. Walhasilnya 7 orang anak Nabi antara 2 isteri. Jadi pertemuan Nabi dengan Khadijah, setelah Khadijah tertarik, setiap barang yang dijual laris oleh Nabi. Kemudian hantarlah wakil perempuan datang meminang Rasulullah. Bila ditanya bolehkah perempuan meminang seorang laki-laki? Boleh, dengan syarat perempuan melamar laki-laki, dengan syarat laki-laki itu tidak amanah. Laki-laki itu amanah. Barulah perempuan boleh pergi meminang laki-laki. Jadi Khadijah tak secara langsung meminang Rasulullah, maka dia hantarlah wakil perempuan. Nabi pun setuju, maka pakcik-pakcik Nabi pun setuju, maka dipinanglah Khadijah oleh pakcik-pakciknya. Maka dibawalah. Maka keluarga Nabi itu meminang Khadijah, menikahlah dengan mahar asyruna baqarah, iaitu 20 ekor unta. Kira-kira tak terlalu mahal, tak terlalu murah. Disebut lagi uqiyah, yakni emas. Jadi total lebih kurang lansai 10,000 lah pada zaman Rasulullah. Jadi rugilah perempuan yang baru tahu sekarang.
Nah, tapi tak, jangan rugi. Nah, untuk kita. Nah, tu. Tuan-tuan dimati Allah. Jadi kata Nabi, perempuan yang paling baik iaitu mahanya paling murah. Nah, mahanya paling murah. Nah, dan ada seorang perempuan dia mengadu pada Rasulullah, mahu beritahu, ya Allah, ya Rasulullah, aku mahu menikah dengan seorang suaminya iaitu dengan bina lain ni, iaitu satu pasang selipar. Nah, dia menjadikan mas kahwin satu pasang selipar. Jadi selipar sebagai mahar. Nabi tanya, ardiki, adakah engkau redha ya Rasulullah? Maka kata Nabi, nikahlah. Jadi inilah dalil boleh menikah dengan sepasang selipar. Jadi kalau boleh jangan. Tidak semua kita rumah tangga dalam keadaan baik. Ada satu ketika kita ni orang Kelantan panggil bergogek. Gogek ni faham? Tayar naik kereta gogek. Faham gogek? Nak faham siapa ni? Bergoyang lah, bergoyang. Nah, gege. Nah, bergogek. Nah, tu orang Kelantan panggil bergogek. Tak faham? Tu beli kamus Kelantan. Jadi Nabi setelah 13 tahun menikahlah dengan ketika umur 37 tahun. Dia ingin Nabi menikahlah. Kemudian 13 tahun di Mekah, maka ketika umur bertahanus ni ialah ta'abbud al-layali, iaitu ibadah di waktu malam. Nabi naik ke atas bukit Jabar bernama Gua Hira. Pernah pergi umrah kan? Pernah pergi haji kan? Pergi Jabal itu. Naik ke atasnya tak terlalu cepat, perlahan-perlahan, paling cepatnya sejam setengah. Jadi naik pukul 7, 8.30 sudah sampai dengan cara berhenti-berhenti. Jadi bila sampai di puncak, turun sedikit di hadapan dia, maka ada satu lorong, Nabi berdiri di situ. Siapa yang pernah pergi angkat tangan? Gua Hira ni. Tak pernah lagi. Pergilah umrah nanti. Pergi berdiri. Jadi kenapa disebut ta'abbud al-layali? Kerana mungkin malam saja, kerana siang hari itu panas. Maka ketika itu Nabi pun jadi berangkat, turun naik, kemudian turun, kemudian naik. Nabi full selama satu bulan Ramadan. Pada ketika itu bulan Ramadan sudah ada, tetapi bulan puasa tapi belum puasa lagi. Maka bulan itu Nabi pun satu bulan turun naik ketika itu. Tetapi Khadijah sangat seorang perempuan, seorang isteri yang sangat sayang kepada suaminya, maka dia tak mengamuk. Orang isteri sekarang balik sedikit lewat, mengamuk di balik pinggang, di balik kasut dan sebagainya. Dia tak gosok baju hari itu. Betul tak? Tak betul. Tak betul. Itu sebenarnya tak betul. Jangan ada dusta antara kita. Tu. Jadi dia tak mengamuk, dia sediakan makanan, dia siapkan bekalan. Nabi pun berangkat. Umur 38 tahun naik, tak ada berlaku apa-apa. Umur 39 tahun naik ke Gua Hira, tak berlaku apa-apa. Tapi ketika umur 40 tahun, maka berlakulah peristiwa yang mana Nabi turun dengan keadaan bergeletar. Orang panggil dengan keadaan bergigih. Maka nampaknya kesetiaan seorang isteri Siti Khadijah menyelimut suaminya. Ada kita selimut suami kita tadi malam? Ada? Selimut juga ustaz, selimut yang kaki. Tuan-tuan, itulah kesetiaan seorang isteri. Jadi maka Allah Ta'ala panggil, wahai orang muslim, ya ayyuhal muzammil, wahai orang muslim, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang muslim, kum, bangunlah kamu, fa'azir, berilah pengajaran. Kenapa kami berselimut? Kerana Nabi menggigih ketakuan. Yang diselimut Nabi ialah Siti Khadijah. Maka pasangan hidup dikatakan ghunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Isteri itu sebagai pakaian suaminya dan suaminya sebagai pakaian istrinya. Jadi janganlah sampai walaupun hadis begini, janganlah si isteri pakai kain plekat, si suami pakai kain batik. Jangan macam tu. Tengok-tengok KWE sudah lain dah. Balik tukar, jangan macam tu. Jadi kerana apa ustaz berani ceramah? Kerana saya ada pakaian. Jadi pakaian itu menunjukkan kita dihormati. Orang Cina pakai ciosang, orang dia pakainya macam-macam. Jadi dengan pakaian tu itu kita tahu. Jadi kita berani sebut salam, Assalamualaikum, kerana kita tengok dia pakai kopiah, pakai jubah dan sebagainya. Jadi perkataan ataupun pakaian itu identiti kita. Jadi isteri kita yang baik ialah menutupi segala aib suaminya, tak cerita pada orang. Jadi itu isteri. Sebelum menikah
dipandang kelebihannya, baiklah itu ini. Bila sudah berkahwin, sudah nampak keaiban, maka itulah tugas yang paling berat, iaitu menjaga aib seorang suami dan juga suami menjaga aib seorang isteri. Jadi sudah cukup sebagai bukti Khadijah itu perempuan yang mulia. Ketika Nabi turun ke Gua Hira, yang pertama dia bercerita adalah Siti Khadijah. Jadi orang sekarang pertama dicerita adalah WhatsApp, BBM. Tadi aku gini. Tak cerita pada isterinya. Nah, jadi keluarga adalah benteng masyarakat yang kecil. Jadi isteri perempuan yang menikah, mereka disebutkan ikatan. Maka istahla furujul bil kalimatillah, dan kalian halalkan dengan menikah. Jadi sebelum ini terbayang haram, sekarang sudah halal. Kenapa? Allah Ta'ala sudah menghalalkannya. Jadi tidak ada orang tua yang rela melepas anaknya yang mana dikandung 9 bulan 10 hari, dididik, diberi susu 2 tahun, tiba-tiba diambil orang bawa lari. Kita tidak mahu. Setelah menikah Khadijah, Nabi pun menikah dengan dengan Saudah binti Zama'ah. Setelah itu menikah dengan Aisyah dan sebagainya. Jadi yang pertama, amal mesti dibentingkan. Jadi kalau kita tanah perlu dibenteng. Jadi kalau tuan-tuan mati Allah, itulah yang mana ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Dan yang kanak-kanak kemudian Nabi menikah, kemudian yang terakhir Nabi jadi seorang pemimpin. Nabi seorang jadi pemimpin tidak seperti mana pemimpin Raja Rom yang ada istana. Nabi biasa sahaja. Yang mana Nabi mimpi, Nabi berdoa, Allah ma'ahina miskinah, ya Allah miskinkanlah aku. Itulah Nabi. Nabi memimpin, maka Nabi tidak ambil dunia. Itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama ketika Nabi muda, kedua Nabi menikah, setelah itu Nabi berkarya sebagai seorang pemimpin. Itulah kehidupan Nabi SAW sebagai peringatan kita bulan Maulid Rasul. Semoga pada hari ini dapat kita mengkaji balik, panas balik yang mana Rasulullah kita lupa dah riwayat dia, dan hari ini dapat kita meneladani. InsyaAllah minggu depan saya minta cuti dulu dah, sebab nak pergi honeymoon. Tu pergi honeymoon, nak tak jauh pun. Yang saya ajaknya dekat Australia. Australia di balik pulau. Tu. Jadi minggu depan, ya tu gurau je. Jadi minggu depan kita tangguh dulu kelas kita. Kita akan sambung pada minggu seterusnya. Berapa hari bulan? Minggu depan berapa hari bulan? Okey, minggu depan 6. Oh, 6 ada lagi lah. Okey, 6 hari bulan ada lagi. Cumanya 13 tak ada. Sebab saya balik ke Kelantan 7 hari bulan. Saya kahwin 10 hari bulan sebelah. Jemputlah yang mana nak pergi tu, pergilah. Saya jemput semua. Tapi insya-Allah kalau tak mau pergi, nanti kita buat dekat Selayang, maka pergilah. Selayang Jalan 39, Selayang Baru dekat Pasar Borong, dekat ya. Kalau nak pergi Jerantuk, alhamdulillah. Tu insya-Allah tuan-tuan. Nanti kita jumpa lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi